Malam ni kita baca ayat yang ke-16 insya-Allah dan seterusnya nanti. Ayat ini adalah sambungan daripada ayat yang ke-15 dari masalah isi pembicaraannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Dan sesiapa yang memalingkan duburnya, belakangnya, kecuali memalingkan belakang itu meninggalkan peperangan, berpaling, kemudian pergilah ke tempat lain. Cuma berpalingnya itu untuk taktik peperangan. Dia nak mungkin bergabung sama kumpulan lain. Atau mutahayyizan ila fi'atin, atau dia nak cari kelompok lain. Faqad ba'a bi ghadabin minallah, maka berpaling yang bukan kerana dua hal tadi, nak mengatur strategi atau nak bergabung dengan kelompok lain, faqad ba'a bi ghadabin minallah, maka hukum dia sesungguhnya dia telah kembali dengan murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahu jahannam, dan tempat dia disediakan jahannam. Wa bi'sal masir, dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi tuan-tuan, ayat ni sambungan yang lepaslah. Ayat 15 tu, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan, kalau kamu jumpa kepada orang-orang kafir yang sudah mulai zahfan, merayap maju ke depan, fala tuwalluhumul adbar, maka jangan belakangkan mereka, paling kamu ke belakang. Jadi kesimpulannya bahawa lari dari medan perang ni adalah dosa besar. Dosa besar, sebab janji Allah Subhanahu wa taala itu dengan janji murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jahannam dijanjikan dengan jahannam, yang jahannam itu adalah bi'sal masir. Pendapat jumhur ulama, ini adalah daripada salah satu al-mubiqat yang merusak apa? Agama kita. Tuan-tuan, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ada ijtanibus sab'al mubiqat. Hadisnya hadis sahih. Hindarkan kamulah, atau hindari kamulah, jauhi kamulah 7 perkara yang mubiqat, 7 perkara yang merosak. Kila ya Rasulullah, orang sahabat-sahabat tanya, apa dia yang 7 tu? Yang pertama adalah asyirku billah, syirik dengan Allah. Ini memang merusak agama, bahkan mengeluarkan kita daripada akidah. Syirik, hati-hatilah, kita syirik ni menyembah patung aja kan, menyembah berhala saja, tak juga. Itu syirik memang jali, ya, memang jelas. Tapi kadang-kadang kita ada lagi percaya kepada benda-benda tahayul, khurafat, ya, dengan azimat, dengan tuk bomo yang tak ada kena-mengena, yang seakan-akan dia boleh mencampuri urusan Allah Ta'ala. Rezeki umpamanya, turun hujan, meramal masa depan, bomo-bomo yang macam ni memang boleh membawa kepada syirik. Jadi jangan percayalah, ya. Itu mubiqat, merosakkan akidah kita. Kemudian syirik yang nombor 2 dia sihir. Sihir juga hati-hati, dia mubiqat, merosakkan, ya, mencelakakan. Sihir, kadang-kadang kita tak belajar sihir.
Cuma kita biasa menggunakan orang lain untuk menyihir. Kalau berniaga umpamanya, saingan perniagaan kita sihir, hingga kadang-kadang orang tak nampak tempat berniaga kawan kita di sebelah. Orang datang aja ke kedai kita, kalau buka kedai nasi, umpamanya kedai makan bukan. Maka orang datang tempat kita tak masuk. Rupanya dia kena sihir dengan syaitan supaya orang tak nampak tempatnya. Biasa terjadi di kalangan orang Melayu kita. Sihir suami terhadap isteri, sihir isteri terhadap suami. Kemudian di antaranya lagi membunuh diri yang Allah haramkan. Ini membunuhlah, kecuali dengan kebenaran lah, kecuali dengan keputusan mahkamah, ya, adanya kisos dan sebagainya. Kemudian aklur riba, makan riba, ini selalu kita bahas. Kemudian aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, ini pun masih berlaku kadang-kadang tanpa disedari. Apalagi kita orang Melayu ni, malam pertama, kedua, ketiga, ketujuh, raid belum dibagi-bagi lagi, maka diambillah dari harta pewarisan, ya, harta pusaka, yang dalam pusaka tu ada hak anak yatim. Kita di kampung kita kalau tak buat makan, problem. Orang akan tuduh macam-macam. Kadang-kadang belum lagi ditanam, belum lagi malam lagi, siang tu tanam, balik tanam, makan. Kalau durian 7 tahun baru makan, ya kan. Tapi kalau orang meninggal, tanam aja dapat makan. Punyalah dahsyat kita bab makan ni. Dia tak kira duit tu di pusaka, anak yatim ada di sana, maka lagilah besar dosa ni. Jadi hati-hati makan harta anak yatim. Wattawalli yaumaz zah. Ini tajuk kita. Di antara 7 yang merosak itu adalah berpaling ketika adanya hari peperangan yang sudah mula, zahab, yang sudah musuh kita sudah datang. Walaupun dalam keadaan yang sedikit ke ramai ke, tapi di sini dikatakan zahab ni yang dah mulai turun ke medan perang. Wa qadful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, menuduh perempuan mukmin yang baik, yang tak buat benda-benda jahat tapi dia tuduh. Namanya hukum qazab. Jadi qazab ini juga adalah satu perkara yang membinasakan. Jadi tuan-tuan, sambil-sambil kita baca hadis yang panjang ni, maka sedikit sebanyak dah dihuraikan tadi, tapi tajuk kita malam ni adalah at-tawalli yaumaz zahab. Lari daripada medan perang, dia adalah satu dosa besar. Semua saya dah bacakan hadis kemarin tu, yang bulan lepas tu, bahawa siapa yang mengatakan astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang biasa kita amalkan, maka Allah ampunkan dosa-dosanya, walaupun dosa lari daripada medan perang. Cuma hadis tu bermacam-macam. Ada yang kata 3 kali, ada yang kata 7 kali. Bacalah banyak-banyak, yang tak rugi baca istighfar banyak-banyak daripada duduk diam aja kan. Bila kita pergi kerja, memandu, diam, bunyi muzik, semua tak guna. Ya, diam tak guna, bunyi muzik lagi tak kena. Maka kita bacalah istighfar banyak-banyak. Tak rugi baca istighfar banyak-banyak. Tuba liman wajada, beruntunglah siapa yang mendapati lembaran amalnya nanti pada hari kiamat, istighfaran kasiran, istighfar yang banyak. Jadi tak rugi, istighfarlah banyak-banyak, kita tak rugi. Sebab dia akan apa? Bertuah. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Kasih dulu. Maka bukanlah kamu yang membunuh mereka. Jadi bila kita berperang, ini bukan perang macam orang kafir yang tak ada salah, tak ada apa, yang
dah diakui duduk di negara ini kafir zimmi, ini tak boleh buat. Ini masalahnya masalah sedang perang antara pasukan Muslim dengan pasukan Quraisy. Memang peperangan. Jadi bila peperangan itu adalah pembunuhan. Ya. Kalau kita tak bunuh orang tu bunuh kita. Dah dalam perang. Kalau dalam keadaan aman ni jangan cuba-cubalah pakai ayat ni ya. Jadi bila terjadi pembunuhan, peperangan, yang ini bunuh ini, yang bunuh ini, dan diingatkan balik bahawa cerita ni adalah cerita pada peperangan Badar. Yang pada peperangan Badar itu posisi atau keadaan dia, umat Nabi Muhammad SAW dengan sahabat-sahabatnya 313 menurut kebanyakan riwayat, sedangkan orang-orang Quraisy 1000. Jadi menanglah orang Islam pada masa itu. Matilah 70 dan diantaranya orang-orang bernama semua, orang-orang kenamaan di kalangan Quraisy. Mati 70, ditawan 70. Jadi Allah ingatkan, falam taqtuluhum, maka sebenarnya kamu bukan yang membunuh mereka. Jadi bila kemenangan tu Allah ingatkan, yang bunuh orang kafir tu sebenarnya bukan kamu. Jadi ini sentiasa bila kita berjaya, jangan lupa kejayaan kita itu adalah daripada Allah Subhanahu. Jangan diandalkan tulang empat kerat ini aku punya pandai lah ni, berhasil, berjaya. Tak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh. Jadi diingatkan di sini sewaktu kamu menang dulu, ayat ini selepas perang Badar turun. Waktu kamu menang di Badar dulu, falam taqtuluhum, sebenarnya kamu bukan membunuh mereka, walakinnallaha qatalahum, tapi pada hakikatnya, ini bukan di hakikat tadi, Allah lah yang membunuh mereka. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan segala kejayaan. Tak kisahlah kejayaan itu macam perang Badar ni, situasi yang sangat mencemaskan, 313 lawan 1000, yang 1000 tu cukup dengan alat perangnya, yang 300 ni adalah kata ada tubuh, kata macam budak-budak pondok aja diajak Rasulullah SAW pergi ke medan perang, yang sebenarnya bukan nak perang sangat pun, tapi kerana janji Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan buat apa yang dikehendakinya, apa yang dia izinkan. Jadi apa saja kejayaan kita, berbalik dengan ayat ini, kenakan ke diri kita, bukan perang sahaja, tapi apa sahaja kejayaan kita, ingatlah bahawa kejayaan itu bukanlah semata-mata kehebatan kita. Ya? Jadi Allah Ta'ala kata, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Itu kunci lah tu. Ya, kiaskanlah dengan kejayaan-kejayaan yang lain. Begitu juga Allah kata, wa ma ramaita iz ramait. Ya Muhammad, bukanlah engkau melempar. Iz ramaita, ketika kamu melempar. Sama ada lempar ni adalah panah atau menembak kalau zaman moden ni, atau rama di situ. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW di tempat Badar tu ada namanya satu tempat, sekarang ni ada masjid, ada Al-Arish. Bila Rasul SAW bersama Abu Bakar dan beberapa orang sahabat keluar dari tempat tu dan dia berdoa, Jibril perintahkan kepada Nabi SAW supaya ambil tanah lalu lemparkan kepada musuh. Rasulullah pun ambil, lempar kepada musuh. Semua yang tentera perang Quraisy tu, tiadalah keadaan mereka kecuali mata dia kalau masuk pasir, masuk batu-batu kecil, hidung masuk, mulut masuk. Punyalah hebatnya sekali lempar. Siapa yang melempar tu? Bukan Allah yang melempar sebenarnya. Ayat ini bukan menafikan Rasulullah SAW tak ada buat. Ada, Rasulullah lempar. Cuma pada
mengenakan dia. Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ramaita, tiadalah kamu yang melempar, iz ramaita, ketika kamu melempar. Jadi ada ketika kamu melempar tu. Jadi bukan menafikan bahawa Rasulullah tak ada melempar sama sekali. Ada, usaha tu ada. Ketika kau melempar tu, pada hakikatnya bukan kau yang melempar, yang mengenakan orang. Sebab bila kita tengok zahirnya, segenggam, berapa banyak segenggam kan? Segenggam tu ada riwayat beberapa kali. Berapa sangatlah. Dilemparkan kepada musuh yang jauh, tak sampai satu, kemudian tak kena satu. Maka tidak begitu. Terjadilah bantuan Allah Subhanahu wa taala ketika melempar itu semua kena. Tak ada satu pun di kalangan yang 1000 pasukan Quraisy itu, tak ada satu pun kecuali mereka itu matanya akhirnya yang membuat mereka lari. Jadi tuan-tuan, walakinnallaha rama. Ingat ayat ni, Allah lah sebenarnya yang mengenakan kepada mereka. Tapi kita berusaha. Gitu juga rezeki tadi. Jangan duk menjadi Allah bagi aku rezeki, ya Allah bagi aku anak. Tapi usaha tidak. Kalau ubatlah kalau sakit. Ya, kalau rezeki bangsa dikais lah. Bangsa dikayuh lah. Kalau nak buka kedai, bukalah kedai. Tapi ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berniaga tu baca bismillah, astagfirullah. Bila malam berdoa, tahajud, ya Allah. Sebab walakinnallaha rama. Bukan servis kita yang membuat kita berjaya, bukan kemahiran kita berniaga tu membuat kita berjaya dapat rezeki yang banyak. Walakinnallaha rama. Tapi yang membagi kita rezeki itu adalah Allah Subhanahu. Yang menyedapkan makanan kita, kalau servis kedai makan, yang menyedapkan makanan kita itu siapa? Bukan kehebatan kita sebagai chef. Jadi bukan kerana kepandaian itu sebenarnya, kerana Allah Subhanahu. Begitu juga kita kalau berniaga, bukan kerana hebat kali tambah kurang kita, tapi kerana Allah Subhanahu wa taala beri. Jangan sombonglah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan kekayaan kita, kesenangan kita, kejayaan kita tu kita angkuh. Sebab yang di belakang kejayaan itu sebenarnya adalah Allah. Ya, bukan kita. Ialah kita usahalah. Bukan kita mengharapkan Allah sahaja, kita berusaha. Itulah makna daripada wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Jadi ingat ayat ini, maka di belakang segala kejayaan kita adalah rahmat, karamah, pertolongan, kemuliaan, rahmat, kasih sayangnya. Kemudian begitu juga waliyubliyal mu'minina minhu balaan hasana. Dan akhirnya li itu bukan kerana sebenarnya. Biasanya kerana kalau ada lam, tapi lam ini menunjukkan hasil, akibat. Yang akhirnya, yang akibatnya, yang kesudahannya, bahasa Arab katakan lam itu lil atibah, ujung-ujungnya, maka Allah Ta'ala berikan cobaan kepada orang-orang mukmin minhu, daripada peperangan itu, balaan hasana, satu anugerah yang baik. Anugerah yang baik. Semua anugerah ni dikatakan bala, cobaan. Ini pun satu hal juga tuan-tuan. Kita ni hidup di antara dua perkara. Sentiasa kita hidup antara dua perkara, senang dan susah. Kedua-duanya cobaan. Maka pandai-pandailah kita menghadapi
kesusahan, begitu juga menghadapi kesenangan. Dua-dua perkara ini sebenarnya nikmat. Cuma kita dari kacamata manusia biasa, bila susah kita kata musibah, tak elok. Tapi bila kita dapat kesenangan, itulah baru. Malahan kadang-kadang kita, Allah baik sama aku. Padahal sebenarnya tidak. Orang yang susah, Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki dengan kesusahan itu sabar. Bila sabar, Allah akan melengkapkan orang-orang sabar pahala mereka, ganjaran mereka. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyempurnakan orang-orang yang sabar, ajrahum, ganjaran kepada mereka. Jadi ada ganjaran, ada pahala, ada kebaikan. Cuma kita naklah sabar menghadapi kesusahan. Bila kita mendapat kesenangan, maka dikehendaki daripada kita adalah syukur. Jangan menyombong. Wa sayajzillahu syakirin. Allah akan balas orang-orang yang bersyukur. Jadi mana-mana keadaan tadi, sama ada susah atau senang yang sentiasa kita hadapi, maka dua-duanya nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadapilah dia dengan sabar dan syukur. Itulah yang dikatakan di sini. Walaupun dalam keadaan susah, dengan berperang, dengan sikitnya jumlah orang-orang tentera prajurit kita, tapi itu semuanya adalah wa liyubliyal mu'minin minhu. Allah Ta'ala nak beri ganjaran kepada orang mukmin, balaan hasanah, akan anugerah yang baik, akan akibat yang baik. Dan ingat, innallaha sami'un alim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha mendengar, Maha mengetahui. Dia tidak akan biarkan orang-orang mukmin, bila dah mukmin namanya, percaya kepada Allah Ta'ala, beramal dan istiqamah dengan agama ini, dengan keimanan itu, maka Allah tidak lupa. Sebab Allah Sami, Maha mendengar, Alim, Maha mengetahui. Maka dia balaslah. Dia akan berikanlah. Dia tidak akan biarkan orang ini dalam keadaan susah selamanya. Setidak-tidaknya susah di dunia ni, di akhirat sana senang. Mana nak? Kita kan bila kita dengar orang Palestin, orang Syria mati apa semua. Tapi bila di akhirat besok didapatkan, dibagi kepada mereka syurga, bila ditanya susah benar ke masa hidup dulu, dihantam oleh orang-orang Israel, dihantam oleh orang-orang Syiah di Syria sana, susah ke? Tak ada. Sikit pun tak terasa susah. Sebab dah ada syurga. Paling tidak macam itulah. Tapi kalau kena cara dia di dunia pun, Allah Ta'ala akan dengar, Allah Ta'ala akan balas, Allah Ta'ala akan bantu, Allah Ta'ala akan bela. Jadi kita macam itulah keadaan kita bila ada cubaan-cubaan daripada Allah, apalagi cubaan dalam menjalankan jihad fisabilillah ini. Hidup ini dengan beragama, jihad fisabilillah ini bukan perang saja, tapi jihad fisabilillah ini menegakkan agama, meninggalkan yang mungkar, tak nak makan riba, tak nak menipu orang dalam berniaga. Itu jihadlah. Memang susah, memang ada cabaran, tapi ingatlah ini, innallaha sami'un alim. Bila kita berjalan di jalan Allah, Allah dengar, Allah tahu. Jangan anggap kita ni Allah biarkanlah aku ni susah panjang hidup ni. Tak boleh macam tu. Ya, innallaha sami'un alim. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah.